Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selamat pagi, sabahul khair. Semoga kita mendapat barakah dalam kita berpagi-pagian. Kata-kata pepatah al-barakah fil bukurah. Insya-Allah semoga ada barakahnya pada pagi kita ini insya-Allah. Ada yang baru siap solat berjemaah, ada yang baru balik daripada surau, barangkali ada yang baru balik dari masjid, ada yang baru selesai berjemaah bersama dengan keluarga, ada yang sedang bersiap-siap. Hari ini merupakan hari terakhir untuk sesi persekolahan, untuk kita nak ada cuti panjang selama 3 minggu. Barangkali ada yang sibuk dan sebagainya, yang sedang merancang juga apakah aktiviti seterusnya selepas ini pada esok-esok sampai 3 minggu ni insya-Allah, dan semoga semuanya dipermudahkan urusan insya-Allah. Pagi ini nak cerita berkenaan dengan salam subuh kita pada pagi ini berkenaan dengan perjalanan terakhir All Access Card. Kalau kita nak masuk, kita touch card, boleh masuk. Tapi barangkali ada yang tak berfungsi untuk kita lalu. Jadi kita nak cerita berkenaan All Access Card ke syurga pagi-pagi. Terima kasih kepada semua yang menonton. Haminah, Dahlia, Jamaluddin, Noriza, Rina Ahmad, ramai lagi, Siti, Absar Syafi'i dan sebagainya. InsyaAllah kita pagi ini kita bersama dengan Al-Fadhil Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan yang merupakan pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan. Assalamualaikum Dr. HD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita orang ni dah back to back dah ni. Lepas ni Assalamualaikum kita orang 2 orang je. Okey, insya-Allah. Jadi Ustaz pagi ni berkenaan dengan perjalanan terakhir All Access Card ke syurga. Ini adalah antara satu topik yang cukup menarik untuk kita hayati. Namun sebelum tu kita lihat dulu apakah antara ayat yang akan Ustaz bawakan kepada kita untuk memahami dengan lebih lanjut berkenaan dengan tajuk ini, surah Az-Zumar ayat 73. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها صدق الله العظيم. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan dibawa ke syurga dengan berpasuk-pasukan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga yang pintu-pintunya sedia terbuka dan penjaga-penjaganya mengalu-alukan mereka dengan kata-kata, salam sejahtera kepada kamu, berbahagialah kamu, maka silalah masuk ke dalam syurga ini dengan keadaan tinggal kekal di dalamnya. Mereka pun masuk. Sadaqallahul azim. Para penonton, silalah masuk fadkhuluha khalidin. Kalau orang jemput kita masuk, rasa sangat berbesar hati. Tapi mampukah untuk kita masuk? Bolehkah untuk kita masuk? Inilah yang kita nak Ustaz untuk bawakan kepada kita maksud dan huraian sebenar ayat yang dibacakan sebentar tadi. Apakah benar ada golongan tertentu yang akan masuk mengikut pintu-pintu tertentu? Atau semua boleh masuk? Atau bagaimana? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dengan izinnya, dengan kerahmatannya, dengan kasih sayangnya, Allah izinkan kita untuk menjadi ahli dunia, untuk kita meningkatkan keimanan, kembali kepada Allah. Jangan kita lewatkan, kerana sesungguhnya kematian itu tidak mengenal kita, dia tidak mengenal siapa pun kedudukan kita, apa pun pangkat kita.
Kerana itu kita kena segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, terima kasih pada Amy, semua tim kru TV Al-Hijrah, kepada semua yang menonton TV Al-Hijrah. Semoga Allah merahmati dan meredai kita pada hari ini dan hari seterusnya, sehinggalah kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Amy semua. Jadi bila kita sebut apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan seperti mana di dalam surah Az-Zumar tadi ayat 73, Allah nak nyatakan seperti yang disebutkan oleh para alim ulama tafsir, iaitu yang pertama Allah menyatakan orang yang bertakwa ini dia akan berbahagia dan dia akan mendapat nikmat yang paling besar. Selepas mereka bersusah payah atas muka bumi ini, Allah akan bagi ganjaran. Ganjarannya adalah syurga. Sebab itu mereka ni akan menuju ke dalam syurga Allah, mereka akan masuk ke dalam syurga Allah dan akan disambut dengan laungan, dengan sambutan yang sangat hebat. Sebab apa? Sebab mereka ni penghuni-penghuni syurga. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam ayat ini, ada kelompok-kelompok yang akan pergi bersama, mereka akan duduk kerana di dalam syurga itu ada tingkatan-tingkatan bergantung kepada amalan masing-masing, yang disebutkan oleh para alim ulama seperti mana mereka akan duduk dengan para nabi, ada yang duduk dengan para nabi, kemudian ada yang duduk dengan para syuhada, ada yang duduk dengan para alim ulama. Maka kita kena usaha untuk kita termasuk dalam golongan-golongan yang beruntung ini. Sebab tu kata Nabi SAW, apabila manusia ini dibangkitkan, ada dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi, iaitu wa ana awwalu man yafra'u babal jannah. Aku adalah orang yang pertama akan mengetuk pintu syurga. Dalam satu hadis Nabi, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, di mana aku nak berjumpa dengan engkau ya Rasulullah?" Sahabat ni takut kerana dia tahu Nabi adalah orang yang akan memberi syafaat. Nanti orang yang pertama yang akan memberi syafaat seperti mana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Muslim, ana awwalu syafi'in fil jannah, iaitu aku orang yang pertama akan memberi syafaat. Sahabat bertanya, bagaimana nak berjumpa dengan kamu ya Rasulullah? Maka kata Nabi SAW, carilah aku kepada 3 tempat. Yang pertama, carilah aku di mizan, di timbangan. Sahabat tanya lagi, takut sahabat, kalau tak jumpa ya Rasulullah, mana aku nak cari? Maka kata Nabi SAW, carilah di titian sirat. Sahabat tanya lagi, kalau tak jumpa ya Rasulullah, maka carilah di Telaga Kautsar. Sebab pada waktu itu manusia akan berjumpa dengan Nabi Adam, minta Nabi Adam memberi syafaat. Kata Nabi Adam, nafsi nafsi, diriku diriku. Pergi jumpa kepada Nabi Nuh AS, berikan kepada kami syafaat. Nabi Nuh pun kata, nafsi nafsi, diriku diriku. Jumpa Nabi Ibrahim pun sama, jumpa Nabi Musa pun sama, jumpa Nabi Isa pun sama. Akhirnya berjumpa dengan Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad, umat Muhammad ini akan diawalkan. Walaupun diakhirkan pada kehidupan dunia ini, tetapi pada hari kiamat, syurga ini akan didekatkan kepada mereka. Maka beruntunglah kepada mereka yang mencari pintu-pintu syurga ini. Allahu Akbar. Dan kalau Pak Ustaz bawakan kepada kita, kita nak tahu barangkali ada syurga-syurga yang disebutkan secara sahih dalam Al-Quran ataupun hadis. Kalau kita dengar kan, syurga Firdausi, syurga Ad. Jadi apa antara ciri-ciri syurga dan siapakah yang boleh masuk ke dalam ciri-ciri tersebut? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, salah satu daripada hadis Nabi SAW yang memberitahu, inna abwabul jannah thamaniyatul abwab, sesungguhnya pintu syurga ini ada 8 pintu. Ada orang tanya Ustaz, lepas Ustaz bagi kuliah ada satu masjid, dia datang jumpa Ustaz, Ustaz, saya nak bertanya tentang pintu syurga ni. Kita Alhamdulillah, kalau orang nak tahu ni kita syukur. Tapi soalan dia kata, Ustaz, pintu syurga tu macam mana Ustaz? Dia macam rumah teres ke? Maknanya pintu-pintu, ataupun macam rumah pangsapuri, pintu ke atas. Ustaz kata, manalah Ustaz tahu, kena masuk syurga baru kita tahu. Tapi dalam hadis ni nak disebutkan bahawa pintu syurga itu ada 8. Maka kita kena rebut, kena masuk salah satu daripada, satu pun Alhamdulillah. Sebab tu antara yang disebutkan seperti mana dalam hadis Nabi SAW, yang pertama babus solat, pintu solat. Orang yang suka solat fardu memang confirm, tetapi dia suka solat tarawih, nak masuk Ramadan, dia suka solat hajat, dia suka solat
rawatib, dia suka solat wuduk. Ini semua orang yang suka menyukai solat, maka dia akan masuk ke dalam satu pintu namanya babul solat. Ada lagi dua pintu, iaitu pintu yang kedua iaitu babul jihad, iaitu pintu berjihad. Orang yang berjihad, yang menegakkan kalimah Allah akan dipanggil ke pintu itu, namanya babul jihad. Pintu yang ketiga yang biasa kita dengar bila sampai bulan Ramadan disebut babur rayyan. Orang yang suka berpuasa, orang yang puasa sunat, puasa putih, puasa Isnin Khamis, sebut dia apa sahaja puasa sunat, maka dia orang pertama. Maka dia akan dipanggil special pintu ni, akses dia. Kalau dia nak pergi ni, dia akan tahu, dia akan panggil pintu orang yang suka berpuasa, dia akan masuk. Jadi kita tengok golongan manakah kita antara salah satu pintu. Kemudian pintu yang keempat disebut pintu babul aiman. Babul aiman ni adalah pintu paling kanan, kerana Allah menyukai belah kanan, iaitu kanan seperti mana yang disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan oleh para alim ulama. Babul aiman ini adalah pintu yang mana dia akan masuk tanpa hisab. Dan orang yang akan masuk pintu tanpa hisab ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara syaratnya dia tidak mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak pergi tikam nombor, tidak pergi teka, tidak pergi buat benda-benda yang tahyul ni. Khurafat ini, dia tidak. Dia jauh sekali sifat khurafat. Maka kita doa semoga kita tergolong dalam orang yang masuk dalam pintu babul aiman, pintu kanan ini, kerana dia tanpa hisab. Itu yang sangat seronok. Ada lagi pintu, tapi kita berehat dahulu nanti. Itu dia. Banyak lagi kita nak cerita. Pagi-pagi ni kita bersemangat ni. Kita bersemangat bukan apa. Sebab yang paling utama sekali ialah motivasi terbaik adalah daripada Al-Quran dan hadis dan untuk kita mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana untuk apakah antara amal yang boleh kita masuk syurga mengikut pintu mana yang kita nak, all access. Kita berehat seketika, kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita dalam Assalamualaikum Subuh dan kita seperti biasa bertajuk perjalanan terakhir All Access Card ke syurga. Jadi sambungan tadi Ustaz berkenaan dengan pintu-pintu syurga yang kita boleh masuk melaluinya. Silakan. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tadi kita dah sebut 4 pintu. Pintu yang kelima iaitu pintu menahan marah. Orang yang menahan marah daripada dia nak marah, daripada dia nak maki orang, adalah pintu yang kelima, disebutkan sebagai pintu memaafkan manusia dan menahan marah. Kemudian pintu yang keenam disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pintu orang yang sentiasa menyebut la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Orang yang sentiasa melazimi kalimah la haula wala quwwata illa, seperti mana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dia akan masuk satu pintu, seperti mana kata Nabi, tidakkah mahu aku tunjukkan kepada kamu satu ucapan yang merupakan perbandarahan dan simpanan berharga di dalam syurga? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ucaplah la haula wala quwwata illa billah. Kemudian pintu yang ketujuh adalah pintu birrul walidain. Orang yang mentaati perintah ibu bapanya, selagi mana dia tidak melanggar perintah Allah, dia buat kebajikan, kebaikan, berkata dengan lembah lembut kepada ibu bapa, dia akan masuk satu pintu namanya pintu birrul walidain. Dan pintu yang terakhir, pintu yang ke-8 adalah babus sedekah, pintu sedekah. Orang yang suka infak, bersedekah, mereka akan masuk ke dalam pintu ini. Allahu Akbar. Dan Ustaz, apa amalan-amalan kalau kita tengok tadi Ustaz dah cakap, orang yang suka bersedekah akan masuk ke pintu ini, orang yang berpuasa akan masuk ke pintu Ar-Rayyan, babul aiman bagaimana pula. Tapi yang kita nak katakan, ada tak yang kita boleh all access, kita boleh masuk kepada semua saja dengan apa antara amalannya? Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya bila kita sebut kita nak masuk ke dalam ni, Ustaz nak fokuskan kepada ibu-ibu dulu. Kenapa? Kerana ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang mana yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Hibban dalam kitabnya, dia menyebutkan kepada wanita. Jadi orang wanita kena dengar satu hadis ni, dan kita mungkin dah pernah dengar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza sallaitil mar'a khumusaha wa samat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ay abwabul jannah sya'at." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang wanita menunaikan solat 5 waktu, dia buat semua 5 waktu dia buat. Kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian dia mengawal kemaluannya, maruahnya dia jaga, dan dia mentaati suaminya, maka
kata Nabi SAW, masuklah dia ke dalam syurga daripada mana-mana pintu yang dia nak. Allahu Akbar. 4 benda. Yang pertama, solat 5 waktu. Ibu-ibu, kakak-kakak di luar sana, solat 5 waktu jangan tinggal. Kemudian bulan Ramadan berpuasa, kemudian jaga maruah, kemudian yang keempat, taat kepada suami. Kata Nabi, masuk mana-mana pintu. Ada kunci yang semua benda kita boleh akses. Maka itu bagi wanita. Dan bagi lelaki, Ustaz, ada satu amalan. Ini bagi lelaki dan wanita. Ada satu amalan yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah di dalam sunannya. Kata Nabi, tiadalah seorang kamu yang berwuduk, memenuhi kesempurnaan wuduknya, kemudian dia berdoa. Dengan doa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka kata Nabi, sehinggalah habis doa itu, maka kata Nabi, kecuali akan dibuka baginya pintu-pintu syurga yang 8. Allahu Akbar. Dia berhak masuk di mana-mana pintu yang dia mahu. Sebab tu lepas kita berwuduk, jangan lupa doa wuduk. Kerana apa? Kerana itu adalah akses kita untuk masuk mana-mana pintu syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang 8. Dia bukan saja orang yang buat amalan itu, bahkan orang yang buat amalan special ini, dia akan masuk mana-mana pintu yang dia kehendaki. Itulah hebatnya amalan-amalan yang kita amalkan mengikut sunnah Rasulullah. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita, dan juga kesempurnaan wuduk itu. Jadi nampak macam simple, cap kan. Tapi sebenarnya bila kita ambil wuduk dengan baik, apabila kita setelah wuduk kita berdoa, dan ini semua insya-Allah akan membawa kita untuk mendapatkan all access card. Dan juga kepada wanita yang mana berpuasa, solat, mentaati suami, juga mendapat all access card insya-Allah. Jadi Ustaz lah, sebagai kita nak cerita berkenaan dengan syurga ni, banyak pintu syurga yang antara yang kita boleh dapat insya-Allah. Dan Ustaz sebagai pengurusi Pertubuhan Akademi Al-Bayan, bagaimana Ustaz melihat di Akademi Al-Bayan ataupun sekiranya kita terlibat dengan Al-Bayan, kita mampu, kita juga boleh untuk kita mencapai syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat penonton yang dirahmati oleh Allah, Ustaz mengajak kita pada hari Jumaat ini penuh keberkatan, Sayyidul Ayyam. Mari sama-sama, kalau kita dengar tadi ada 8 pintu, ada salah satu pintunya babus sedekah, pintu sedekah. Maka kita rebut peluang. Sedekah ini seperti mana kata Nabi, nak Allah jadikan, nak Allah buat mahligai dalam syurga. Ada satu hadis Nabi, sesiapa man bana masjidan lillah, sesiapa yang membina rumah Allah, dan ada dalam satu riwayat, walaupun sebesar sarang burung. Sarang burung tak besar. Walaupun kita bagi itu dengan nilai yang mungkin kecil bagi kita, tapi besar di sisi Allah. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina rumahnya dalam syurga. Sebab tu di Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita nak melahirkan da'i mu'alaf. Kita nak hantar orang-orang untuk berdakwah di jalan Allah. Alhamdulillah, kita di Malaysia ini gerakan dakwah cukup banyak daripada pihak berautoriti. Cuma Al-Bayan juga ingin menyumbang. Kita sama-sama untuk membina, melahirkan da'i mu'alaf dengan pelbagai bahasa. Ini yang pertama di Malaysia kerana kita nak buat tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf, nak bimbing mereka keluar berdakwah di jalan Allah. Dan apa yang kita akan buat? Kita akan membina rumah Allah. Maka hari ini, jom sama-sama kita rebut membina rumah Allah di Kampung Pegu Alor Gajah, insya-Allah. Semoga Allah membina rumah kita dalam syurga. Kemudian bukan itu saja, mereka ni akan berdakwah, memberi kefahaman tentang Islam kepada orang yang bukan Islam. Bayangkan sekiranya hidayah ni adalah milik Allah, mereka masuk ke dalam agama Allah, maka kita juga akan dapat merasai hasil daripada mengislamkan. Sebab apa? Sebab kita memberi sumbangan. Terbinanya tahfiz dakwah anak-anak mu'alaf. Sebab tu sama-sama kita rebut. Bukan untuk diri kita, untuk ahli keluarga kita, sama ada hidup, untuk kebahagiaan kita, sama ada kita hari ini ada masalah, ada penyakit, maka kita bersedekah, berinfak, kita keluarkan. Dan antara salah satu asnaf zakat ini adalah mereka yang disebut mu'allafatul qulub. Mereka yang mahu berjinak-jinak dalam Islam, maka mereka boleh menerima zakat. Sebab tu, ayuh sama-sama bersama dengan Pertubuhan Akademi Al-Bayan, kita usaha yang terbaik untuk kita buat saham akhirat kita, untuk kita kehidupan dunia ini untuk menjadi kehidupan yang baik. Semoga Allah merahmati, Allah meredai, dan kita termasuk dalam salah satu golongan orang yang akan dipanggil oleh Allah babu sedekah, pintu sedekah. Sebab tu ada sedikit lagi Abu Bakar tanya, ya Rasulullah,
kalaulah ke semua pintu ini memanggil aku, mana satu pintu aku nak masuk? Maka kata Abu Bakar, masuklah di mana-mana pintu yang kamu mahukan. Kita takut yang tak panggil kita, pintu syurga tak ada panggil. Yang memanggil pintu neraka Allah. Inilah yang kita tahu, takut muhasabah diri kita balik. Semoga pintu-pintu ini akan memanggil kita, nama-nama kita akan dicatat dalam pintu syurga dan akhirnya kita akan berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang beriman kepada Allah. Masya Allah, Ustaz. Dan banyak juga pagi-pagi ni suka menonton TV Hijrah ni, pagi-pagi hari pun kan. Duk tanya, barangkali Ustaz boleh jawab soalan-soalan ni melalui kelas online Ustaz. Ustaz, kalau yang tak ada suami macam mana? Boleh ke dapat all access card tu Ustaz? Tadi Ustaz cerita yang taat pada suami, puasa, solat. Kemudian ini sebagai ibu tunggal membesarkan anak-anak penuh kesabaran daripada Salma Ahmad. Peluang masuki jannah pintu yang keberapa Ustaz? Disilakan Ustaz sikit. Baik, sahabat-sahabat penonton dirahmati, yang tidak ada suami jangan khawatir. Alhamdulillah, walaupun dia tidak suami tetapi dia patut taat kepada Allah, itu sudah mencukupi untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Dan orang yang memelihara anak wanitanya, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, orang yang memelihara anak perempuan, sama ada seorang ataupun dua orang, maka kata Nabi SAW, dia boleh bersama dengan Rasulullah SAW dalam syurga. Kalau kita boleh bersama dengan Rasulullah, sudah pasti Nabi duduk dalam syurga yang paling tinggi. Maka peliharalah wanita-wanita di sana. Itu dia insya-Allah. Dan seperti tadi kalau nak kelas online dengan Ustaz, insya-Allah percuma di Akademi Al-Bayan. Insya-Allah. Dan para penonton di hari Jumaat yang penuh barakah ini, ayo kita sama-sama membantu menyumbang kepada Akademi Al-Bayan seperti mana yang telah tercatat di kaca TV. InsyaAllah. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, pengurusi pertubuhan Akademi Al-Bayan. InsyaAllah semoga dipermudahkan urusan. Dan para penonton, kita nak berehat seketika, teruskan bersama kami dalam Assalamualaikum 7 selepas ini. Subhanallah. والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان